Kemudian puji pemberi nikmat dan gunakan nikmat yang Allah berikan itu di jalan Allah. Kita tengok Ibu Anas bin Malik, tuan-puan sekalian, bagaimana beliau menggunakan nikmat anak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendengar tapak kaki Ibu Anas bin Malik dalam syurga. Ini bukan reka-reka ni. Real. Tapak kaki seorang perempuan telah didengar oleh Nabi SAW dalam syurga. Perempuan tu buat apa? Muslimah tu buat apa, tuan-puan? Apa yang beliau buat? Antara lain, Ibu Anas bin Malik, ketika mana orang lain di awal perjuangan Nabi SAW mengorbankan harta mereka, tenaga mereka untuk bantu Nabi SAW, Ibu Anas bin Malik datang membawa anak kecilnya Anas bin Malik, bawa ke Nabi. Ya Rasulullah, aku dah cari-cari dah apa yang aku nak bagi kepada kamu. Nak bagi harta tak banyak mana, nak bagi tenaga tak bertenaga kudrat besar mana, orang perempuan. Tapi ini harta aku paling bernilai. Apa dia? Anakku. Sekarang anakku ini aku wakafkan kepada engkau. Kau gunakanlah anakku ini untuk khidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah. Duduklah bantu Nabi SAW. Anas bin Malik yang kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW dengan faqih dalam urusan agama. Ibu Anas bin Malik didengari tapak kakinya dalam syurga. Ini benda yang kita kena faham, sahabat-sahabat sekalian. Anak-anak kita, nikmat yang sangat besar. Manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata fikir nak dapat gaji besar ke apa, kan? Tak. Apa sumbangan anak-anak ini nanti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-puan sekalian, kita jangan fikir kita je. Kita mak-mak ni pun macam-macam impian, kan? Peristiwa hijrah mengajar kepada kita untuk melihat sesuatu tu dengan besar. Perancangan keluarga kita, apa perancangan besar dia? Anak-anak ini, anak cucu kita mestilah orang yang faham agama, orang yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kena ada perancangan yang demikian. Dan semua itu adalah manifestasi kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi satu, tuan-puan sekalian, nikmat yang kita kena syukuri adalah nikmat Islam yang Allah berikan kepada keluarga kita. Ambil contoh, para nabi, apa di antara nasihat mereka kepada anak-anak mereka? Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, kan? Dalam Quran sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah muliakan kamu dengan agama ini. Pernah tak kita cakap ke anak-anak kita, ya? Dalam banyak-banyak nasihat tu kita cakap ke anak kita, wahai Kak Long, wahai Bangah, Allah telah muliakan kalian dengan nikmat Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam Islam. Tuan-puan takut tak tengok perkembangan dunia hari ini? Boleh berdiri di hadapan orang-orang yang bukan Islam untuk mempersendakan Islam yang Allah telah nikmatkan kepada kita. Takut tak? Bukan benda kecil. Tuan-puan bayang cerita Abu Talib, ya? Cerita Abu Talib. Abu Talib ni siapa dia? Pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi yang nampak Nabi, yang dengar Nabi, yang boleh peluk Nabi, yang boleh salam Nabi, boleh bertegur sapa dengan Nabi, ada hubungan darah dengan Nabi. Masa beliau nak meninggal dunia, tuan-puan sekalian,
di atas pembaringan kematian, Nabi masih berusaha, SAW masih berusaha untuk menyeru kepada Islam. Pak saudara, berimanlah kepada Allah, terimalah agama Allah. Lepas Nabi cakap macam tu, Abu Jahal tak salah, matilah dalam agama nenek moyang kita. Akhirnya apa ayat yang diakhiri oleh Abu Talib? Aku mati atas nama agama nenek moyangku. Mati. Masya Allah. Nabi sampai berdoa, sahabat-sahabat sekalian, dan turun ayat yang menegur Nabi, jangan lagi mendoakan keampunan kepada orang yang zahir nampak dah sah-sah mati musyrik ataupun kufur. Makna nampak dah ahli neraka ni. Itu ayat Quran sebut, yang orang zaman pandai cakap ahli neraka tu. Jangan doa lagi. Bahkan kemudian turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu sayang. Sesayang apa pun. Mau tak sayang pak saudara? Bapak saudara yang berusaha melindungi anak saudara. Kamu tak dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kamu pun terasa tak betapa mahalnya Islam? Abu Talib tak dapat. Abu Talib diberikan azab yang paling ringan, api neraka tu kat buka langit. Setara bapa saudara Nabi tak dapat, yang duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba kita dapat tanpa susah payah. Tahu-tahu mak ayah kita, atuk nenek kita adalah seorang Muslim dan mukmin, lahir-lahir disambut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Tak ada asyhadu an la ilaha illallah, terus diajar kalimah syahadah, kalimah tauhid. Ustazah masa baca sirah tuan-puan, kisah Abu Talib tu, tak tahu nak cakap macam mana. Ya Allah, patutlah Nabi-Nabi terdahulu pesan pada anak-anak, innallaha astafa lakumuddin, Allah dah pilih kamu, muliakan kamu dengan nikmat agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan sekali-kali mati kecuali mesti datang Islam, mati dalam Islam. Tapi yang tadi mendebarkan, membimbangkan. Ada anak-anak, ada orang muda, orang tua, ya, boleh berdiri di hadapan orang-orang yang bukan Islam, pakai pakaian asalnya menutup aurat, kemudian apa tujuan pergi buka satu persatu dalam majlis yang sama di hadapan orang yang sama? Apa tujuan menyebut saya hafaz Quran 15 juzuk? Dan kemudian melihat orang-orang yang bukan Islam ketawa. Padahal kita nak kena proud, bangga sebagai seorang Islam. Nikmat yang terlampau besar. Nak kata macam ni, hey, Abu Talib pun tak dapat tahu. Kita dapat, anak kita dapat. Allah nak syukur nikmat Islam, nak syukur. Allah pilih keluarga kita. Cerita ke anak-anak. Lepas pada tu dah banyak pula, ada pula laki-laki yang menghina Nabi SAW. Dah mula. Dia benda-benda macam ni, dia cepat merebak. Lepas tu kita tengok pula pandangan orang yang menyokong pun ada. Hak asasi. Lain macam ni. Hak asasi. Yang cakap hak asasi tu siapa dia yang membela? Orang Islam. Hak dia lah. Nak buat apa pun, nak cakap
Tuan-puan, ini bukan soal hak macam tu. Ini akidah, tauhid. Nikmat yang Allah muliakan kita dengan nikmat Islam. Jadi nak bagi tahunya tuan-puan sekalian, syukur ni benda yang besar. Jangan pandang harta benda je. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal soleh, ya, semua ni kita kena ambil, bawa masuk dalam keluarga kita. Yang kedua, tuan-puan sekalian, dalam keluarga sangat penting menentukan tujuan dan panduan. Ni dua an ni. Tujuan, panduan. Kena tahu tujuan keluarga tu apa dia. Untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya keluarga kita menjadi ladang pahala. Banyak pahala. Orang nampak tu macam rumah, rupa-rupanya gedung perbendaharaan pahala. Kena pandang rumah kita macam tu. Balik kan tengok rumah, Masya Allah. Ni Ustazah cakap ni gudang pahala. Pahala sabar, pahala redha, pahala jihad. Banyak tu pahala dalam rumah tu. Tak ada universiti yang ajar macam mana universiti rumah. Betul tak tuan-puan? Kita belajar sabar di universiti, tapi kita bersabar kat mana? Kat rumah. Kita mungkin belajar redha dekat mana-mana institusi, tapi kita nak redha kat mana? Kat rumah. Kita belajar cara mengawal kemarahan dekat kursus, dekat seminar, tapi nak kawal kemarahan kat mana? Kat rumah. Bukan kat dalam kursus tu. Sebab tu dalam kursus, dalam kuliah-kuliah semua nampak ayu, macam orang tidak ada sifat marah. Saya tengok orang sebelah sekarang, tak sangka ni marah ni. Orang tanya Ustazah, macam mana ya Ustazah marah kat rumah? Cuba suami Ustazah dengar ayat tu. Boleh tanya soalan macam tu. Saya tak boleh bayang Ustazah marah macam mana kat rumah. Saya pernah naik taksi tuan-puan. Masa tu muda lagi lah, 30-an ke umur. Naik taksi daripada UTM ke rumah kat Gombak. Kereta tak tahulah, tak ingat dah rosak ke apa ke, tapi naik taksi. Duduk belakang. Driver taksi tu tiba-tiba kata macam ni, Cik dah kahwin ke? Dah. Lepas tu dia kata, Cik puan ni mesti suami tak pernah marah kan? Dia kata pasal pula lah dia. Dia diam je lah kan. Dia kata, kalau isteri saya macam ni, saya takkan pernah marah sampai mati. Dia cakap. Ini orang ni macam tengok-tengok macam tu je, macam-macam dia tanggapan je kan. Dia kata pelik lah dia ni, apa hal pula. Orang kadang-kadang macam tu lah. Dia kata apa, macam mana ya, saya tak boleh bayang Ustazah marah. Masya Allah, memanglah. Takkan nak marah dalam masjid ni. Sama macam, tengok orang depan belakang tuan-puan. Saya tengok, nampak tak muka marah? Ada senyum. Tak terbayang kita dia marah macam mana. Kata ya Allah, tak boleh bayang macam mana YB Zuraida marah. Tak terbayang. Tapi kita pemarah tak? Kita pernah marah tak? Marah. Oh, sekali dia wacah habis. Tak nampak dah rambut Ustazah ke apa benda. Supaya dah macam parlimen perang. Kita belajar mengawal kemarahan di sini, tapi di mana kita mengawal kemarahan? Di rumah. Ya Allah, dahsyatnya rumah kita ni. Lupuk pahala. Institusi dah, universiti, letaklah nama apa? Rumah. Belajar cara didik anak kat mana? Mungkin kat masjid ni belajar. Nak didik ni kat mana? Kat rumah. Takkan tu, saya dah berhenti saya nak didik anak sekarang kat dalam masjid ni. Takkan kat sini nak mendidik. Baliklah rumah. Dahsyat rumah kita ni tuan-tuan sekalian. Ya, sebab itu sahabat-sahabat sekalian, keluarga kita ini mesti ada tujuan dan panduan. Mesti ada panduan.
Jangan tujuan je. Oh, saya nak cari redha Allah, saya nak begitu, saya nak begini. Panduannya mana? Nak ikut siapa? Ikut kepala otak saya. Tak boleh, ya. Panduannya mesti kembali kepada sumber dalam Islam, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ni untuk orang lelaki adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan aku yang terbaik pada ahli keluarga.